Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Lela Kadir dalam Berita Pagi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Batu Sapi sekaligus membatalkan pilihan raya kecil kerusi itu. Proklamasi darurat berdasarkan Fasal 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan dilakukan selepas penjelasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempersembah nasihat beliau di Perhalus Baginda susulan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri berhubung perkara itu. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan memaklumkan Al-Sultan Abdullah amat prihatin terhadap keselamatan rakyat, ekoran kenaikan mendadak beberapa kluster baru dan kes positif harian COVID-19 di negara ini sejak pilihan raya negeri Sabah ke-16 pada 26 September lalu. Sehubungan itu, Seri Paduka Baginda berpendapat amatlah wajar PRK Batu Sapi dibatal dan ditangguhkan demi keselamatan rakyat jelata dan kesejahteraan negara. Dengan pengisytiharan itu juga, apa-apa prosiding yang telah bermula bagi maksud perjalanan PRK Batu Sapi tidak akan diteruskan dengan tujuan mengekang dan menghalang daripada berlakunya gelombang keempat penularan COVID-19. Dalam pada itu, Perdana Menteri menjelaskan Jemaah Menteri berpandangan PRK Parlimen Batu Sapi wajar dielakkan mengambil iktibar penularan COVID-19 kesan langsung PRU Dun Sabah September lalu. Tegas Tan Sri Muhyiddin, aspek kesihatan dan keselamatan rakyat jauh lebih penting berbanding segala-galanya ketika ini. Pengalaman pilihan raya umum negeri Sabah menunjukkan bahawa pilihan raya yang diadakan ketika COVID-19 sedang melanda menjadi punca penularan gelombang ketiga wabak ini di dalam komuniti. Walaupun SOP yang ketat boleh ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, namun pematuhan kepada SOP didapati amat lemah sehingga menyebabkan wabak ini sukar dibendung. Selain itu, pihak SPR menghadapi kekangan untuk mendapatkan petugas pilihan raya. Ia disebabkan kebimbangan yang tinggi dalam kalangan petugas bahawa mereka juga berkemungkinan dijangkiti COVID-19. Pada hari penamaan calon PRU Dun Sabah, 808 kes kumulatif dicatat di negeri itu. Angka itu meningkat kepada 1,547 kes semasa hari mengundi. Seterusnya meningkat secara mendadak dalam tempoh 4 minggu selepas itu dengan 11,285 kes terkumpul direkodkan pada 24 Oktober. Bagaimanapun, jelas Tan Sri Muhyiddin, rakyat di Batu Sapi tidak perlu gusar kerana kegiatan seharian mereka tidak terjejas kerana tiada perintah berkurung dikenakan. Tidak ada perintah berkurung atau pemerintahan ala tentera di Batu Sapi. Tak ada. Pentadbiran kerajaan, kegiatan ekonomi, aktiviti sosial dapat diteruskan tertakluk kepada amalan norma baru dan peraturan-peraturan serta SOP di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang sedang pun berkuat kuasa di negeri Sabah. Keputusan pengisytiharan darurat itu juga disokong Kerajaan Negeri Sabah. Ketua Menteri Datuk Haji G. Nor berkata ia merupakan keputusan yang bijak memandangkan pandemik COVID-19 terus mengancam kesihatan dan kesejahteraan rakyat negeri itu. Syukur dan terima kasih, itu reaksi penduduk di Parlimen Batu Sapi sejurus selepas pengisytiharan proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di kawasan berkenaan. Pengumuman itu sekaligus membatalkan pilihan raya kecil Parlimen itu. Pengundi yang ditemui menyokong penuh titah baginda demi keselamatan rakyat. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong kerana menangguhkan PRK Batu Sapi dengan mengumumkan darurat PRK tersebut. Saya menyokong penuh darurat PRK tersebut memandangkan situasi semasa pandemik COVID-19 masih tinggi lagi di Sabah.
Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang terhingga kepada Yang di-Pertuan Agong. Alhamdulillah dengan keputusan yang telah diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong, kita sebagai rakyat Batu Sapi sangat bersyukur dengan apa yang telah diumumkan sebelum ini, sebab kita di dalam kawasan Batu Sapi pun ada pelbagai kluster sudah wujud. Sekiranya PRK ini terus dijalankan, ini boleh menjejaskan kami rakyat di kawasan Batu Sapi. Syukur Alhamdulillah. Kalau boleh PRK Batu Sapi ditentukan bila pandemik ini sudah reda. Syukur Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan untuk darurat dan menangguhkan pilihan raya kecil di Batu Sapi demi kesejahteraan rakyat, demi keselamatan nyawa di bahagian Batu Sapi ini, P185 Batu Sapi, kerana yang kita tahu di kawasan Sendakan ini khasnya amnya di Batu Sapi wabak coronavirus ini masih ada. Jadi kita amat bersyukurlah dan berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana telah menangguhkan pilihan raya kecil di bahagian Batu Sapi ini. Terima kasihlah. Rasa bersyukur dengan di-Pertuan Agong kerana mengisytiharkan PRK Batu Sapi ini. Kami sangat-sangat berterima kasih. Lagipun kami kena mencegah COVID-19 ni kan. Jadi apa-apa pun kami sangat-sangat berterima kasihlah dengan di-Pertuan Agong. Pengisytiharan darurat di Parlimen berkenaan mengambil kira situasi COVID-19 yang mencatatkan 4 kluster termasuk Rama-Rama, Bonggaya, Istimewa dan Karamunting. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menyambut baik keputusan pengisytiharan darurat di Parlimen Batu Sapi. Beliau menyifatkan langkah itu boleh mencegah penularan jangkitan COVID-19. Memang Kementerian Kesihatan daripada awal lagi kalau amat bimbang kalau ada pilihan raya yang sama ada PRK, PRN ataupun PRU. Jadi syor Kementerian Kesihatan dari dulu lagi kalau boleh elakkan pilihan raya. Jadi inilah pendapat daripada Kementerian Kesihatan dan juga selepas PRN Sabah contohnya kita lihat peningkatan kes dan juga isu-isu yang timbul, jadi meningkatkan lagi usaha kita untuk membendung penularan COVID-19. Jadi kalau boleh amat penting ialah itu kita mencegah daripada satu lagi pilihan raya supaya kita dapat mencegah penularan COVID-19 dalam negara kita. Setelah 4 hari berturut-turut mencatatkan jangkitan baharu COVID-19 melebihi 1,000, kes positif yang dicatat semalam kembali menurun ke 3 angka. 660 kes positif baharu COVID-19 dicatat semalam dengan majoriti kes adalah dari Sabah. Sehingga kini terdapat 103 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi di mana 41 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala 4 kes kematian baharu dicatat menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 322 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan sebanyak 173 kes positif. 3 negeri di Lembah Kelang ini sebanyak 77 kes iaitu 44.5% adalah daripada kluster-kluster yang telah dikenal pasti. Sementara itu, 8 kluster baharu COVID-19 dikenal pasti semalam iaitu 3 di Sabah dan masing-masing 1 di Kuala Lumpur, Putrajaya, Pulau Pinang, Sarawak dan Johor. Kluster utama yang dikesan di Ranau mencatat 12 kes positif, manakala saringan kontak rapat bagi kluster baharu Garden di Tawau mengesan 3 kes baharu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kluster Sabaru pula dikesan di Lahad Datu. Saringan komuniti di kawasan setempat telah mengesan sebanyak 87 lagi kes positif COVID-19 dalam kluster ini.
Kes-kes tersebut telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Sepagar. Sementara itu, kluster baharu lain yang dikesan adalah kluster Putra 18 di Putrajaya, kluster Murni di Kuala Lumpur, kluster Seri Pasir di Pulau Pinang, kluster Besi Demak di Sarawak dan kluster Parit Kasan di Johor. 3 kluster pula diisytiharkan tamat iaitu Kencana, Bahsintok dan Seri Anggerik. Ketika PKPP dan PKPB sedang dilaksana bagi membendung penularan COVID-19, timbul kegusaran orang ramai berhubung tahap kawalan sempadan negara. Ia susulan penahanan lebih 20 pegawai dan kaki tangan imigresen berkaitan kes rasuah membabitkan sindiket pemalsuan cap keluar masuk sempadan negara. Dan ini jaminan diberi Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Don't worry, rakyat tak perlu bimbang. Kawalan sempadan kita sama ada legal atau illegal tetap dikawal dengan rapi oleh pihak berkuasa, terutamanya Jabatan Immigration ini, dan juga kalau di Ops Benting oleh National Task Force yang diketuai oleh ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Sindiket itu lumpuh apabila SPRM menahan 46 orang termasuk 27 pegawai imigresen dalam operasi besar-besaran pada Isnin. Operasi dijalankan dengan kerjasama imigresen, hasil risikan dan pemantauan selama 6 bulan di pintu masuk dan keluar negara, khususnya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, KLIA 2 dan bangunan Sultan Ismail Johor Bahru, Johor. Susulan peningkatan kes COVID-19 dalam kalangan pekerja asing sektor pembinaan, Kementerian Kerja Raya bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan mengadakan perbincangan dengan Persatuan Kontraktor dan Pemaju dalam masa terdekat. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, ia bagi mengenal pasti langkah terbaik dalam mengawal penularan jangkitan membabitkan pekerja warga asing. Kerajaan antaranya akan menyarankan pihak industri mempertimbangkan pelaksanaan SOP ujian saringan setiap 2 minggu seperti dilaksanakan Singapura. Tapi yang penting bagi kita, kalau kita tak laksanakan ini, mungkin the contractors, the developers themselves akan rugi juga. Sebab kalau ada berlaku kes positif, tapak tu kena tutup 2 minggu. That is also cost juga. So this is where we are working closely dengan Kementerian Sumber Manusia to find ways bagaimana kita dapat absorb some of the cost supaya bukan semua ditanggung oleh contractors ataupun developer, tapi partly ada assistance. Buat masa ini, SOP yang dilaksanakan melibatkan tapak pembinaan, kediaman pekerja dan pengangkutan pekerja. Selain itu, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Jabatan Keselamatan Pekerjaan dan Kesihatan, Polis dan pihak Kementerian Kesihatan turut membuat pemeriksaan kerap ke tapak pembinaan. Anak syarikat UEM, Agenta Berhad, menawarkan kemudahan ujian saringan COVID-19 yang diluluskan Kementerian Kesihatan KKM kepada peniaga dan individu. UEM Agenta dalam satu kenyataan berkata, pelanggan boleh memilih perkhidmatan pandu lalu di Petaling Jaya, Selangor atau terus ke pusat saringan. Ketua Pegawai Eksekutif UEM Agenta, Syahrul Nizam Samsudin berkata, peniaga dan individu boleh memilih 2 jenis ujian iaitu Rapid Test Kit RTK atau ujian Polymerase Chain Reaction PCR yang diiktiraf KKM. Waktu operasi perkhidmatan pandu lalu itu adalah dari 9 pagi hingga 4 petang dan dibuka dari hari Isnin hingga Sabtu. Ujian saringan boleh diperoleh dalam tempoh 45 minit hingga 48 jam. Prihatin dengan tekanan sebahagian rakyat yang terjejas mata pencarian berikutan krisis COVID-19, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO tampil menghulurkan bantuan. Pasukan Sukarelawan Penyelamat Kecemasan dan Perubatan Bakti Malaysia PSP KPBM menghulurkan bantuan keperluan asas makanan kepada 200 keluarga di Pandamaran Jaya, Pelabuhan Kelang.
Presidennya Datuk Seri Dr. Saharudin Al-Yahya berkata sumbangan peringkat kedua dalam misi kelima pertubuhan itu bersama penyumbang korporat dan individu sejak COVID-19 melanda negara. Apa yang saya bagi hari ini adalah merupakan ucapan terima kasih saya kepada rakyat Malaysia, kepada kerajaan yang telah memberi peluang-peluang kepada peniaga-peniaga Aceh. Mulai daripada bulan 3 sampai ke hari ini, insya-Allah kami tak akan berhenti. Selagi mana ada pihak-pihak yang membutuhkan, yang memerlukan bantuan, insya-Allah kami sebagai peniaga-peniaga Aceh ini sedia membantu dan sedia berkhidmat. Mereka ditemui selepas program penyampaian sumbangan berkenaan di Pandamaran Jaya. Luar negara, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Amerika Syarikat terus meningkat. Jumlah kes yang dicatatkan sehingga semalam telah melebihi 11.8 juta dengan jumlah kematian melebihi 255,000 orang. Jumlah jangkitan baru semalam mencecah 125,000 kes di mana hari ke-9 berturut-turut Amerika mencatat kes harian melepasi angka 100,000 kes. Jumlah peningkatan kematian harian akibat COVID-19 pula telah melebihi 1,000 orang. Susulan jangkitan COVID-19 yang terus meningkat, beberapa negeri termasuk Dakota Selatan berhadapan dengan kekurangan tenaga pekerja perubatan yang teruk. Di Texas pula, pihak berkuasa tempatan mengalami tenaga buruh dan terpaksa mengupah banduan untuk membantu memindahkan pesakit yang maut akibat pandemik itu. China, Rusia dan India akan menubuhkan pusat penyelidikan dan penghasilan vaksin COVID-19. Dalam satu persidangan maya, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata ia merupakan usaha bersama bagi menangani pandemik ini. Negara-negara BRICS yang terdiri daripada Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan telah menyatakan persetujuan untuk bekerjasama memerangi masalah global berkenaan. Pemimpin negara-negara terlibat mengalu-alukan pinjaman berbilion dolar daripada Bank Pembangunan Baru BRICS yang diasaskan pada tahun 2014 untuk menggerakkan sumber bagi projek infrastruktur dan pembangunan di bawah kendaliannya. Presiden China Xi Jinping berkata pihaknya akan bekerjasama rapat dengan rakan BRICS-nya berhubung vaksin coronavirus. Beberapa syarikat di China kini bekerjasama dengan rakan kongsi dari Rusia dan Brazil dalam melakukan ujian klinikal vaksin fasa 3. Negara-negara BRICS mewakili kira-kira 42% daripada populasi global dan 18% perdagangan global. Kita berbangga menjadi tuan rumah kepada persidangan APEC 2020. Iltizam kita adalah untuk maju seiring dengan azam mengecapi kemakmuran bersama. Kecekalan, kegigihan dan kerjasama erat adalah ramuan bagi kita untuk melahirkan hasil yang terunggul buat semua, termasuk generasi mendatang. Namun, dalam usaha mengecapi kejayaan, pastinya kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Perjuangan Barisan Hadapan tidak mengenal penat lelah, tetap berjuang dan kekal bersatu, membolehkan kebaikan menjadi kehebatan. Malaysia telah mengambil langkah-langkah proaktif bagi meneruskan program-program kerja APEC dengan mengguna pakai format persidangan secara maya atau digital di peringkat kumpulan kerja dan pegawai-pegawai kanan APEC. Malaysia komited meneruskan agenda pembangunan seksama. Bersama, kita mampu meneroka potensi baru, melewati dunia tanpa sempadan. Didorong oleh prinsip kemakmuran bersama dalam kita menerapkan norma baru kini, Malaysia sebagai tuan rumah APEC 2020 telah melakar sejarah apabila berjaya menganjurkan acara ini dalam format maya sepenuhnya. Saya amat berbesar hati untuk mengerusikan mesyuarat pemimpin digital yang pertama yang akan dihadiri 21 pemimpin ekonomi APEC.
Bersua kembali, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan membangunkan kapasiti dan daya saing perusahaan mikro agar mampu mendepani cabaran ekoran pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, usaha mengesan dan membantu golongan itu akan diperkasa tahun depan, khususnya bagi memastikan mereka mendaftar perniagaan masing-masing. Kerjasama di antara persatuan dengan kementerian akan diwujudkan untuk kita mendaftar mereka ini bukan mendaftar dengan SSM Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun PBT saja, tapi mendaftar kepada market online supaya orang tahu macam mana nak order dan macam mana nak buat bisnes kepada mereka yang kecil-kecilan ini. Beliau memaklumkannya selepas menyempurnakan pra-pelancaran sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil HPPK 2020 dan pelancaran platform Warung Rider peringkat kebangsaan di Putrajaya. Tambah Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, pihaknya menganggarkan terdapat lebih 1 juta usahawan mikro yang tidak berdaftar di seluruh negara. Kegagalan mendaftar perniagaan menyebabkan golongan itu gagal dikesan sekaligus bantuan seperti mana yang diberi kepada usahawan PKS dan mikro berdaftar tidak dapat disalurkan. Faktor yang menyebabkan perusahaan mikro tidak didaftar ialah mahu mengelak cukai dan bimbang sekiranya tidak tersenarai sebagai penerima bantuan sara hidup BSH. Menyentuh mengenai Warung Rider, beliau berkata, program berkenaan merupakan platform servis penghantaran yang boleh digunakan oleh semua golongan penjaja dan peniaga kecil di seluruh negara. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenal program Mikro Connector yang menawarkan khidmat penghantaran penjaja dan peniaga kecil. Program itu akan membiayai sebahagian kos penyertaan belia B40 dengan membekalkan kit permulaan bernilai RM250. Kit permulaan yang terdiri daripada beg penghargaan serta pakaian itu ditanggung 70% kos oleh SME Corp. Sebanyak RM875,000 diperuntukkan SME Corp kepada 5,000 penunggang perkhidmatan penghantaran. Selain SME Corp, Tekun Nasional turut menawarkan peluang pembiayaan untuk pembelian dan baik pulih motosikal di bawah skim pembiayaan Tekun Mobile Premier 3.0. Peluang pekerjaan yang bakal tersedia kepada belia menjadi sebahagian elemen penting yang dinantikan selepas Belanjawan 2021 diluluskan. Ia memberi harapan kepada golongan berkenaan selepas melihat impak COVID-19 ke atas ekonomi dan kadar pengangguran. Menurut Faizul Rizwan, seorang pemain industri hartanah, biarpun penyediaan peluang pekerjaan tidak popular seperti bantuan langsung lain, ia memberi impak besar dalam jangka masa panjang. Tapi bagi saya yang paling penting sekali dalam belanjawan ni is orang cakap, dia kata bukannya directly impacted pada orang muda, tapi kalau tak buat benda ni orang muda akan teruk whereby mencipta peluang pekerjaan. Whereby bagi saya belanjawan ni bagus sebab tujuan dia ataupun dia punya hasrat pertama sekali is to create 500,000 peluang pekerjaan. Beliau yang juga seorang majikan berkata, belia sewajarnya merebut peluang dan peruntukan yang disediakan kerajaan dalam Belanjawan 2021 untuk meningkat dan menambah kemahiran. Beliau ditemui selepas menjadi salah seorang tetamu dalam rancangan Temu Minda di Angkasa Puri. Rancangan yang mengangkat perbincangan tentang Belanjawan 2021 dan orang muda itu diacarakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Susulan bantahan penduduk, 3 syarikat terlibat dalam projek pembangunan ladang hutan di Hutan Simpan Piah dekat Lenggong, Perak dicadangkan agar bertukar ke kawasan lain. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, ketiga-tiga syarikat berkenaan memperoleh kelulusan permit penggunaan bagi tujuan projek pembangunan ladang hutan seluas 400 hektar di kawasan berhampiran Mukim Temelong dan Mukim Kota Tampat. Pihak jabatan sedar tentang bantahan daripada 3 kampung yang terletak berdekatan dengan kelulusan tersebut.
Satu konsultasi bersama orang kampung telah diadakan dan 2 kampung tersebut pada dasarnya telah bersetuju dengan pelaksanaan projek ini, manakala satu lagi kampung masih tetap tidak bersetuju dengan projek tersebut. Sebelum ini, ada pihak mendakwa projek itu akan memusnahkan hutan simpan piah yang terletak berhampiran Mukim Temelong dan Kota Tampan. Datuk Seri Ahmad Faizal ditemui selepas menyempurnakan program inisiatif kerajaan negeri bersama Ridwan di Ipoh. Berita sukan, senarai akhir jumlah sukan yang akan dipertandingkan dalam Sukan C ke-31 di Hanoi, Vietnam tahun depan mungkin diketahui pada Jumaat ini. Ketika ini, semua persatuan sukan kebangsaan masih berdebar menanti keputusan tersebut yang dianggap penting itu dalam misi memenangi pingat emas buat kontijen negara. Jumaat ini akan berlangsung satu mesyuarat ahli Majlis Persekutuan Sukan C secara maya yang turut disertai Majlis Olimpik Malaysia MOM. Satu sidang media juga bakal diadakan oleh Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria selepas tamat mesyuarat berkenaan dan segala perkembangan terkini berhubung penganjuran Sukan C 2021 itu bakal diumumkan pada masa yang sama. Sebelum ini, dalam mesyuarat yang berlangsung Julai lalu, Majlis Persekutuan Sukan C bersetuju untuk menyenaraikan 36 jenis sukan membabitkan 450 acara pada tamasya di Vietnam tersebut. Tamasya Dui tahunan tersebut juga dijadual berlangsung dari 21 November hingga 2 Disember. Pada edisi 2019 di Filipina yang lalu, kontijen Malaysia telah meraih 56 pingat emas, 58 perak dan 71 gangsa. Pelari menara negara Soh Wai Ching selesai dalam cubaan mengatasi rekod semasa Guinness World Record untuk cabaran pendakian tangga menegak dalam 1 jam. Atlet berusia 26 tahun itu yang juga atlet larian menara nombor 1 Asia menamatkan lariannya di Hotel Four Seasons dengan jarak larian menegak keseluruhan sejauh 1.295 km. Pihak Guinness World Records dijangka akan mengambil masa 2 hari bagi meneliti sebelum memuktamadkan percubaan rekod tersebut. Meskipun berada sedikit di belakang sasaran jarak peribadinya, Soh tetap berbangga dan berharap pencapaiannya itu mampu menjadi inspirasi buat atlet yang lain. My dream is to enjoy the process of getting better and better, and I want to inspire all the Malaysia athletes and all the youth and everybody to be the best version of themselves. I want to inspire them. That's my goal. And I want to bring tower running sport into Olympic eventually. Thank you. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Ingat, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Delilah Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.